Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen Bicara Teknikal bersama dengan saya, Boboy CTC sebagai host anda dan juga Cikgu Hazlan Hashim, panel tetap kita untuk Bicara Teknikal. Kepada mereka yang masih belum lagi mengetahui ataupun baru saja sertai kita di CTC FM, kami di CTC FM menyediakan konten-konten berbentuk analisa, news, education, dagangan forex secara percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah pergi ke platform-platform kami seperti Facebook CTC FM, YouTube CTC FM, Twitter CTC FM ataupun website rasmi kami www.ctc.fm dan juga www.tvctc.fm untuk mendapatkan atau menikmati konten-konten percuma ini. Ya, kalau macam dalam analisa atau video-video news ni disediakan oleh trader-trader berpengalaman yang bekerjasama dengan kami, sifu-sifu yang boleh dikenali jugalah dekat Malaysia ni. Tapi di sini hari ni saya nak sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tak tahu lagi, sebenarnya kami di CTC FM mempunyai apps rasmi. Tak pasti kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ke tak, tapi kalau available untuk semua pengguna Android, anda hanya perlu pergi ke Play Store dan search CTC Jarak FM. Jadi kalau nak tengok live, nak dengar radio, memang semua dah ada dalam app ni. Tapi untuk pengguna iOS buat masa ni masih belum ada. Tapi kalau anda ingin mendengar radio CTC FM dekat handphone untuk iOS, boleh saja pergi ke apps dan download apps TuneIn, TUNE Jarak IN dan search CTC FM. Kami boleh didengari di situ. Okey, kepada mereka yang tak tahu, Bicara Teknikal ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknikal dan dikelolakan sendirilah oleh Cikgu Hazlan Hashim. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan atau nak minta nak request Cikgu Hazlan Hashim tengokkan mana-mana pair pilihan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tapi sebelum itu, make sure tuan-tuan dan puan-puan telah pun like video ini, like page CTC FM dan share supaya kita dapat kongsikan perkongsian ilmu pada hari ini dengan lebih ramai lagi orang-orang di luar sana, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang ingin mendalami dengan lebih lanjut lagi bicara BBMA, mungkin nak tengok dari awal dulu macam mana Cikgu Hazlan Hashim ni dia analisa pair, boleh tengok episod-episod yang lepas di www.tvctc.fm ataupun pergi ke YouTube kami di mana kami telah menyediakan satu playlist khas yang mengandungi semua episod Bicara Teknikal yang lalu yang telah ke udara sebelum ini. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, sekarang telah pun mencecah ke episod 144. Bayangkan, Bicara Teknikal ni dah bersiaran sejak tahun 2017 lagi, dan kami menyediakan analisa yang padu hasil daripada Cikgu Hazlan Hashim juga. Jadi tanpa membuang masa, eloklah saya menjemput Cikgu Hazlan Hashim. Apa khabar? Dia di hadapan saya sebenarnya ni. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Jadi Cikgu, macam mana perjalanan ke Konti pada hari ni? Okey, cantik Sebelum tu, eloklah saya nak bagi tahu sebenarnya hari ni saya Boboy CTC merupakan host gantian untuk minggu ni kerana DJ Pak Su, host tetap kami, ada mengalami sedikit masalah kesihatan yang tidak dapat diduga. Jadi pada minggu depan DJ Pak Su akan kembali, insya-Allah. Jadi hari ni seperti zaman-zaman PKP kami live daripada rumah, tapi hari ni kita live daripada Konti CTC FM. Okey Cikgu, silakan mukadimah Cikgu. Okey, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, malam ni tuan-tuan kita dipertemukan kembali dengan izin Allah. Allah berikan kita kesihatan, kemudahan, rezeki kita dalam pelbagai bentuk. Tuan-tuan, rezeki kesihatan, rezeki keluarga, rezeki wang ringgit, rezeki daripada kawan-kawan yang membantu kita. Okey, macam-macam rezeki yang Allah bagi kita. Dan antara rezeki yang terbesar tuan-tuan, rezeki Allah bagi kita untuk bernafas. Cuba kita tuan-tuan hidung atau tahan nafas selama 1 minit. Mau satu macam rasa kan. Jadi alhamdulillah Allah bagi kita rezeki dan pelbagai bentuk, daripada sumber, daripada berbagai tempat lah. Alright.
Satu, malam ni tuan-tuan, kami berdua, saya dengan Boboy. Sebelum ni biasanya kita orang waktu PKP ni kita live, tapi kita berjumpa melalui line internet masing-masing di rumah. Tapi malam ni alhamdulillah saya berada di konti, dan tuan-tuan seperti yang diberitahu oleh Boboy tadi bahawa malam ni Pak Su tak dapat hadir disebabkan ada sedikit masalah kesihatan, dan kita doakan supaya Pak Su insya-Allah Allah memudahkan kepada dia untuk memberikan kesihatan. Moga minggu depan dia dapat kembali bersama kita di CTC.FM. Okey, saya kata tuan-tuan, macam biasalah kan, macam biasa untuk saya nak mulakan sebarang perkongsian. Tak lengkap lah kalau saya tak nyatakan atau sertakan dengan pantun. Itu saya punya tagline lah. Terpastilah insyaAllah. Syawal berlalu meninggalkan kita, Aidil Adha menanti penuh gembira. Setup daily, weekly, sabar dipinta, munculnya ia, rada hati yang gelora. Hati yang bergelora. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang saya nak kongsikan adalah yang penting kenapa saya katakan dalam pantun ni tuan-tuan, kalau rujuk balik tadi, saya menyatakan bahawa setup di daily dan setup di weekly. Okay. Saya adalah seorang trader dulu seorang trader yang dulu macam tuan-tuan juga, kita sama, tak ada beza pun. Biasanya kalau orang yang baru masuk ni, retail trader baru masuk dalam market, kebiasaannya kita adalah trader scalping, yang mana kita cuba untuk nak mendapatkan entry menggunakan time frame yang kecil. Sebab kita tahu masa kita untuk melihat market adalah sangat minimum. Okay. Dan kita bersangka bahawa apabila kita melihat time frame H1, time frame M30, time frame M15, time frame M5 dan M5 atau M1, kita dapat mendapat profit yang mudah sebab masa tu pendek. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila semakin lama semakin saya faham tentang market ni tuan-tuan, sebenarnya itu adalah sebaliknya. Time frame yang lebih selamat adalah time frame yang paling besar. Betul. Selamat maksud saya tuan-tuan adalah time frame yang mana ia memberikan kekerapan. Saya gunakan perkataan kekerapan. Kekerapan entry yang sangat minimum. Apabila ia muncul tuan-tuan, maka ia akan mampu untuk memberikan kita suatu entry yang memang selesa. Di situlah baru ada trader-trader menggunakan TF yang kecil. Contoh H1, M30, M15 atau paling kecil, tapi dengan syarat di time frame yang besar tuan-tuan, mesti ada setup. Setup apa? Setup kalau dalam BBMA, setup re-entry. Itu sebab tuan-tuan saya mengejar. Saya tak mengejar sebenarnya. Saya menunggu dengan penuh sabar. Dan dalam grup saya cakap lah, tolong sabar untuk menunggu setup di daily. Sabar ni dan payah setup cikgu. Tuan-tuan, bila kita profit tuan-tuan, sebenarnya kita dibayar sebab kita bersabar. Kalau kita tak bersabar tuan-tuan, kita akan membayar. Bukan dibayar, kita membayar. Okey. Dan dalam kefahaman multi time frame, okey, saya rasa ramai yang dah mula mengenal apa yang saya cuba sampaikan. Tapi macam biasa tuan-tuan, alhamdulillah malam ni minggu yang ke-144, dah 3 tahun kita bersama on air ni. Kefahaman kita masing-masing tuan-tuan semakin lama semakin berkembang lah. Dulu kalau tuan-tuan mula lihat video-video saya terawal, saya banyak menggunakan time frame di 4 jam, dan saya banyak menggunakan kaedah-kaedah daripada arah kukuh. Jadi bila benda tu semakin lama tuan-tuan, saya mula mengenal dan mula memahami, kefahaman tu mula bertambah. Tuan-tuan, terima kasih pada yang bertanya, sebab soalan tuan-tuan tu sebenarnya adalah satu perkara yang saya pentingkan, sebab daripada soalan tu mula saya akan berfikir kenapa. Sebab tuan-tuan, setiap entry kita mesti ada sebab. Setiap entry kita mesti atau wajib ada sebab. Sebab ni sebab yang kita faham lah. Jangan sebab kita entry sell sebab orang sebelah sell. Kita entry buy sebab orang sebelah buy. Selalu follow signal. Tak salah follow signal. Tetapi adalah yang baik, sangat-sangat baik jika tuan-tuan dah ada mapping sendiri.
Maksud mapping adalah tuan-tuan dah ada bacaan sendiri, tuan-tuan dah ada analisa sendiri. Okay, jadi stick pada analisa masing-masing dan kena yakin lah tuan-tuan, salah atau betul, loss atau profit, tolak tepi dulu. Betul. Kena ada keyakinan. Tuan-tuan, bila ada melakukan loss atau kesilapan, belum bagus. Sebab dari situ kita belajar, dari situ kita melihat apakah pattern, apakah yang kita faham, apakah SOP yang kita gunakan tu sesuai dengan market. Tuan-tuan, apa yang saya boleh kongsikan sinilah daripada saya punya pemerhatian. Saya mengenal BBMA melalui kelas-kelas daripada Tuan Umar Ali, Tuan Rohi dan juga beberapa kelas yang lain pada sekitar 2014. Pada ketika tu, Boboy dan semua sekali, kalau siapa yang dah biasa ataupun biasa dengar perkataan-perkataan asas BBMA, iaitu contohnya ekstrim. Okay. Tuan-tuan, pada ketika 2014, 2015, setakat tuan-tuan nak mendapat profit berdasarkan kepada ekstrim di time frame kecil, memang boleh. Tapi tuan-tuan, bila market semakin lama, semakin kompleks. Candle, yes, makin kompleks. Kena pula datang COVID-19 yang tak pernah muncul tuan-tuan. Market dia macam mana ekstrim. Betul. Jadi benda-benda itulah tuan-tuan, kita kena faham, kita kena pandai adapt. Ilmu tu kita dapat daripada buku, daripada cikgu, daripada kelas, daripada banyak-banyak nota dan video dan perkongsian. Tapi janganlah pegang bulat-bulat letak dalam market. Kita takkan nampak. Sebab market ni dynamic. Saya guna perkataan dynamic. Sebab pada ketika tuan-tuan nampak, banyaknya ekstrim, senang dapat entry. Tapi sekarang ekstrim pun susah nak muncul. Tapi bila masuk ekstrim, terkena. Duk pening kan. Jadi bagi orang yang dah lama, saya dah lebih kurang dalam 6 tahun dah menggunakan BBMA, saya tahu tuan-tuan, saya sememangnya tidak akan fokus kepada signal yang namanya ekstrim. Tapi dia bersyarat lah, kita kena faham. Dia bersyarat. Syaratnya adalah jikalau tuan-tuan nak sangat menggunakan ekstrim, yang saya cadangkan adalah bermula daripada time frame daily, weekly dan monthly. Maksudnya time frame besar. Dulu 2014, 2015 nak menggunakan ekstrim di time frame kecil, H4, H1, saya tahu ramai yang boleh buat profit. Market dulu kalau nak pusing, terus pusing. Sekarang kalau nak pusing, dia naik lagi, boleh jatuh. Jadi tuan-tuan, kita punya layer bagi tak ingat. Layer dulu layer tu jatuh. Sekarang layer dia naik dah duk risau. Ada yang kena cut loss dulu, ada yang terpaksa MC dan depo balik. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kita kena faham situasi semasa. Bukan benda yang mudah. Jadi apa yang saya nak kongsikan lagi tuan-tuan adalah kenapa saya katakan saya fokus kepada bacaan-bacaan ataupun setup di daily dan juga di weekly. Penting. Sebab apa? Sebab kefahaman multi time frame tuan-tuan sangat, pada saya, bagi sesiapa yang dah pernah hadir kelas-kelas asas BMA, terus terang saya kata, memang tak cukup. Memang tak cukup untuk tuan-tuan nak masuk market, nak entry dan nak profit. Memang tak cukup. Saya ambil contoh, tuan-tuan nampak candle arah kukuh buy. Nampak candle arah kukuh buy. Tetapi tuan-tuan masuk buy. Tapi akhirnya market jatuh. Itu yang selalu terkena. Jadi apa yang saya fokus tuan-tuan adalah time frame daily dan juga weekly. Sebab setup yang terbentuk di time frame daily dan weekly tuan-tuan, dia tidak mampu untuk berlaku setiap hari dalam keadaan market trending. Kalau market sideways, memang tak ada hal. Hari-hari dia boleh test atas bawah. Tapi kalau dalam trending tuan-tuan, di weekly dan di daily tidak mampu untuk muncul setiap hari. Kenapa? Dia mesti ada cerita dia. Tuan-tuan dengar saya kata tak boleh hari-hari. Ya, tak boleh. Tapi kenapa? Kalau tuan-tuan faham kenapa, baru kita faham, sebab sekian. Okey. dalam kefahaman BBMA, kalau tuan-tuan rujuk, bagi sesiapa yang masuk kelas asas, kalau dia absorb, dia terima saja bulat-bulat, kemudian dia cuba cari pattern tu ada dalam market, dia tak jumpa. Memang dia pening kepala. Saya benda yang sama berlaku pada saya. Jadi apa saya buat? Saya cek balik, saya analisa balik apakah definisi
ekstrim. Definisi market long volume. Definisi arah kukuh. Definisi momentum. Arah kukuh, lepas tu re-entry, dan momentum, kemudian re-entry dan perjalanan berterusan sehingga market muncul nama-nama atau signal yang berlawanan. Okey. Tuan-tuan, sedar tak sedar sebenarnya kesemua nama-nama tersebut adalah nama tu muncul daripada minimum pergerakan 5 candle. Sebab dalam BBMA garisan yang paling kecil adalah MA5. MA5 saya rasa tuan-tuan tahu pergerakan minimum 5 candle. Okey, dia ada MA5 high, dia ada MA5 low. Okey, 5 candle. Okey, high and low. High tu adalah dia punya resistance, low tu dia punya support. Lepas MA5 kita ada yang kedua adalah MA10. Okey, MA10 high, MA10 low. Dah ada 4 garisan. Okey, kemudian kita ada top BB, mid BB, low BB. 7 garisan. Last tuan-tuan kita ada MA50. Jadi bukan mudah untuk kita nak memahami dengan menggaulkan semua garisan-garisan tu mendapatkan suatu namanya BBMA yang boleh mendatangkan profit. Bukan benda yang mudah. Kalau mudah tuan-tuan, ramailah orang dah boleh buat profit kan. Cikgu dah tak mengajar. Cikgu dah kaya raya saya kan duduk dekat rumah. diam tuan-tuan. Lumrah kita manusia, kalau kita betul-betul dah boleh pergi cantik, dah jutawan ke, duduk senyap-senyap kita akan buat benda lain. Okay, betul. Jaga cucu. Itu benda-benda fakta tuan-tuan. Tak ada penat-penat lah nak datang lagi, nak bercerita, tak ada. Duduk dan diam, enjoy your life. Kena macam saya umur dah masuk 50 5 series ni, enjoy my life. Tak payah bising-bising dah. Tapi tuan-tuan, kehidupan harus diteruskan. Tidak ada benda yang mudah. Tidak ada benda yang mudah. Sebab tu tuan-tuan, saya buat grup saya sendiri, saya buat kelas saya sendiri. Bukan apa? Sebab saya sendiri nak faham pasal market. Saya kena ulang dan saya kongsikan pada orang. Baru ilmu tu bergerak daripada point A to point B to point C dan seterusnya. Itu untuk kefahaman ilmu. Okey, kembali kepada definisi tadi tuan-tuan. Apabila kita mengatakan bahawa pergerakan-pergerakan nama-nama, signal dan setup dalam BBMA itu memerlukan minimum 5 candle, kita dah tahu dah. Extreme minimum kena ada 5 candle. Minimum, maximum kita dah tahulah. It can be normally kebiasaan dia akan lebih lah. Okey, extreme, market long volume, arah kukuh, re-entry, momentum. 5 nama. Jadi tuan-tuan, dengan 5 nama tu, setiap satu nama tu extreme, okay, minimum 5 candle. Market long volume, kita ambil formula dia minimum 5 candle, sebab dia dalam BB. Pergerakan dia akan menyentuh garisan-garisan MA5, sama ada MA5 high atau MA5 low. Okay, kemudian arah kukuh 5 candle minimum. Saya cakap 5 candle bukan mesti 5 candle, tidak. Tu kena faham. Kemudian lepas arah kukuh ada re-entry, minimum 5 candle. Alright. Kemudian momentum, minimum 5 candle. Saya ambil tu je. Jadi tuan-tuan dah nampak dah. Untuk nak menghasilkan ekstrim, market long volume, arah kukuh, re-entry, momentum, 5 darab 5, 25 candle. Apa pun boleh belajar ni. Ni macam saya buat dalam kelas. 25 candle. Jadi kalau satu candle itu 1 jam, bermaksud 25 candle adalah 25 jam. Jadi logik ni tuan-tuan, dalam BBMA, dengan signal setup yang Tuan Omar dah buat tu kan, kita dah boleh agak dah. Perjalanan kalau kita ambil di H1, dia akan bergerak atau dia akan bermula dan berakhir dalam satu situasi yang mana dia memerlukan minimum 25 candle, ataupun kita boleh katakan 1 hari punya perjalanan. Okay. Jadi bila kita dah faham 1 hari punya perjalanan, maka kita plan lah. Kalau kita nak mengambil nama-nama tadi, extreme, MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, DH1, kita dah tahu dah entry kita tu akan bertahan dalam tempoh masa 1 hari. Okay. Jadi kita dah clear benda tu. Jadi bila kita define pun kita nampak, bukannya kita menghafal saja. Jadi kita dah nampak benda tu. Okay? So bila kita besarkan time frame, pergi kepada H4 ataupun 4 jam. Okay tuan-tuan, dalam 1 hari, atau contohlah hari Isnin. Hari Isnin ada 6 candle. Jadi dengan BBMA, dia boleh muncul satu bacaan. Jadi hari Isnin kita boleh katakan munculnya, contohnya ekstrim. Kita ambil yang pangkal. Kemudian hari Selasa kita boleh muncul market long volume. Hari Rabu boleh muncul arah kukuh.
begitulah seterusnya. Jadi perjalanan-perjalanan di H4 tuan-tuan, dia akan melengkapkan satu perjalanan yang pada tempoh dia lebih kurang dalam seminggu. Itu perjalanan. Itu sebab bila tuan-tuan decide untuk mengambil entry di H1, tuan-tuan kena faham bahawa entry tuan-tuan harus untuk ditutup sama ada profit ke loss ke dalam tempoh masa 1 hari. 1 hari itu bukan bermaksud 6 pagi ke 6 pagi besok. Tidak. Market bergerak. Kita kena tahulah sebab dia boleh bergerak atau entry tersebut mungkin muncul pada 12.30 hari. Jadi kita dah boleh agak dah sampai ke malam bawa ke besok. Dalam tempoh masa 24 jam lah saya boleh katakan. Dan bila tuan-tuan menggunakan entry di H4, pasti tuan-tuan tahu okey, validationnya adalah dalam seminggu. Jadi tuan-tuan boleh pilih time frame mana yang paling selesai. Dan apabila menggunakan time frame daily, lagilah lama. Kebiasaan kita trader retail tuan-tuan, kita mengambil entry mingguan. Apabila kita macam minggu lepas lengkap settle satu candle weekly minggu lepas, maka kita akan mencari dalam minggu ni akan muncul satu candle weekly, dalam minggu ni akan muncul 5 candle daily, dalam minggu ni tuan-tuan akan muncul 30 candle 4 jam, dan dalam minggu ni tuan-tuan akan muncul 120, 24 darab 5, 120 candle H1. Jadi daripada satu candle weekly, daripada 5 candle daily, daripada 30 candle 4 jam, daripada 120 candle H1 tuan-tuan, pastinya akan terbentuk nama-nama ekstrim, nama-nama market dalam volume, arah kukuh, re-entry, momentum dan seterusnya. Jadi itu gambaran kasar. Kita tak bercakap pasal entry, itu gambaran kasar. Bila tuan-tuan dah faham betul-betul macam ni, tuan-tuan dah tahu dah, okey. Jadi yang paling selamat tuan-tuan adalah kita menggunakan suatu time frame yang mana jarang-jarang ia berlaku. Kenapa saya katakan daily? Sebab tuan-tuan, re-entry di daily, kita dah tahu definisinya memerlukan minimum 5 candle. Bermaksud kita dah boleh predict, kita dah boleh jangka dalam satu minggu akan muncul sekali saja re-entry di daily pada mana-mana pair. Average-nya. Right? Jadi kita boleh tahu, okey, ini adalah entry yang kuat. Dan bila kita menggunakan re-entry di daily, bermaksud dia punya full structure-nya. Bagi sesiapa yang selalu tengok saya punya wall, so tengok saya punya channel, tuan-tuan akan nampak saya dah letakkan formula. Jikalau berlaku daily re-entry, maka di 4 jam adalah market hilang volume. Maka di H1 kita menunggu bacaan momentum. Momentum tu tuan-tuan, momentum di H1 tu yang akan memvalikan perjalanan ataupun setup re-entry di daily. Di kombinasi 3 tu sangat penting tuan-tuan. Okey, sangat penting. Jadi asas kefahaman mati time frame adalah di mana tuan-tuan kita mula faham bahawa pergerakan candle tuan-tuan sangat-sangat penting sebab ia memerlukan kiraan-kiraan tertentu. Okey, ada masalah tadi. Okey, faham. Alright. So sekarang tuan-tuan, okey, apa yang habis dalam hampir setengah jam, saya kena bagi kefahaman asas. Saya tak mau terus lompat. Tuan-tuan tak tahu kenapa saya buat macam tu kepada analisa saya. Okey, apa yang saya nak kongsikan malam ni tuan-tuan, saya lebih terarah kepada bacaan-bacaan di time frame ataupun di pair sebenarnya pair dalam hampir setengah jam. Saya kena bagi kefahaman asas. Okay. Saya tak mau terus lompat. Boleh nampak, boleh kita nampak tuan-tuan di sini pada analisa saya. Okey, apa yang saya nak kongsikan malam ni tuan-tuan, saya lebih terarah kepada bacaan-bacaan di time frame ataupun di pair sebenarnya dalam hampir setengah jam. Saya kena bagi kefahaman asas. Saya tak mau terus lompat. Kenapa kita nampak tuan-tuan di sini pada analisa saya. Okey, apa yang saya nak kongsikan malam ni tuan-tuan, saya lebih terarah kepada bacaan-bacaan di time frame ataupun di pair dalam hampir setengah jam. Saya kena bagi kefahaman asas. Kita untuk lompat. Kita nampak tuan-tuan di pada analisa saya. Apa yang saya nak kongsikan malam ni, saya lebih arah kepada bacaan-bacaan yang buat dalam habis ini ada kefahaman asas. Kita untuk lompat. Kita nampak tuan-tuan pada analisa saya. Apa yang saya nak kongsikan malam ni, saya lebih arah kepada bacaan-bacaan yang buat saya kata mempercayai habis perjalanan dah habis cerita
Alamak, awal-awal tak mau tanya. Dah habis kita tuan-tuan. Kita dah habis sampai dah. Sampai rumah, minum, dah rela nak tidur tanya balik. Bang, tolonglah jalan ke? Dah settle lah. Dah habis dah. Jangan. Alamak, awal-awal tanya. Dah habis dah. Dia tanya balik kat makan. Aduh, dia dah asyik balik. Kali kan. Tuan-tuan nak ulang menjaga ni. 2-3 kali boleh ke? Ulang. Dah habis dah. Saya dah nak tidur lah. Dah habis dah. Okey. Dia tanya balik kat makan. Aduh. Tuan-tuan juga dalam TV macam video saya. Kali kan. Betul ya dah nak ulang menjaga ni. 2-3 kali boleh ke? Dah habis dah. Sebab ada satu itu adalah pada Habis dah. Dia tanya balik kat makan. saya apa habis sebabkan saya ingin mencari kepada fan yang ada ada satu itu adalah kita baru belum lagi momentum kita katakan okey right DNA tuan di bawah tidak ada sebarang momentum ada malam itu belum lagi momentum dari spek dah momentum berarti kita katakan okey dalam track pergerakan di bawah tidak adalah berdasarkan back Paket open. yes pakai open kalau pula pagi pukul 5 petang Australia pukul 9 dekat pukul Tokyo dia bergerak petang start pukul 2 pukul 3 pukul 4 pukul 5 dah nampak malam itu sebab kita nampak tuan-tuan dekat KJPY ni sebatang turun angkau panjang ni inilah momentum kan dekat KJPY sebatang dia kelampau ini dia bunyi pembuka cerita Assalamualaikum KJPY nak jatuh jadi berdasar kepada bacaan ni kita dah boleh bayangkan sebatang turun angkau panjang ni jadi kita boleh jangkakan bukan mesti betul-betul kena monitor kefahaman datang daripada dengar apa saya cakap bukan dengar apa orang cakap Berdasar kepada bacaan. bukan tanya tak buat homework monitor homework adalah salah satu homework kenal apa bukan mesti dan tolonglah monitor jadi apa yang saya buat saya buat nak bukan nampak jelas saya nampak dia cakap tanya tak dan dekat DJ belum lagi ada banyak momentum DJ baca nampak jadi tuan daripada 6 kotak ni kita dah nampak saya nampak dia belum lagi telah baca daripada 6 kotak ni bila kita dah dapat jadi takkanlah kita KJPY takkanlah jadi sebab dia dah pergi dulu cari dah pair yang belum lagi membuat bacaan momentum contohnya KJPY dan juga Chef KJPY dia dah jadi kita nampak sebab dia dah pergi dulu kalau cari dah pair yang belum lagi membuat bacaan jadi kita jadikan beberapa pair yang bergerak awal sebagai indikator petunjuk pada pair lain yang masuk. Jadi kenapa AJ dan AJ tak jalan lagi? Sebab kita jadikan bank-bank beberapa pair yang bergerak awal sebagai indikator petunjuk. Tak tahu dia bergerak, besok pagi lain yang masuk. Canada dah bergerak. Besok pagi tunggu AUD. Kenapa tunggu AUD? InsyaAllah gerak sebab gerakan currency mengikut bank dibuka. Kalau macam saham-saham kami bursa Malaysia dibuka, tak tahu dia bergerak tapi sama lah pukul 8 Canada dah tak besok pagi malam tak ada tapi currency lain 24 jam tapi currency yang bergerak dan gerakan currency mengikut bank dibuka. Jadi kalau macam saham dia macam kami bursa
Ni kan Pukul 8 dia buat. So kita buat malam kan. correct. So momentum macam saya katakan tadi, momentum adalah dia hanya menyebabkan perjalanan Dia kan. sekarang kalau saya buat dia buat kita nak tengok momentum sekarang saya kontrol dekat momentum macam saya katakan tadi time frame daripada H1 kepada Dia hanya menyebabkan dia kan. sekarang saya buat satu lagi apa yang dijalankan sekarang inilah cara saya membaca profile apabila saya fokus kepada JPY, apa saya buat? Saya akan meletakkan satu profil nama dia pair JPY. Ni sebagai contoh. Tuan-tuan boleh ikut atau tuan-tuan mungkin ada cara sendiri. Tak ada masalah. Saya klik pair JPY, saya akan ada 6 kotak pair JPY. Itu sebab saya boleh nampak serentak. Jadi tak perlu nak buka satu. Masalahnya tuan-tuan, Cikgu, minta maaf sebab kita baru sedar tadi sebenarnya ada audio problem lepas kita tukar skrin tu. Minta maaf sekali lagi sebab sebenarnya kita kekurangan staff sekarang. Sebab tu je. Selalunya saya jaga audio teknikal, tapi sebab hari ni saya terlepas pandang. Jadi ramai komen cakap audio saya baru perasan. Sorry sangat-sangat. So saya harap semua dah okey. Kalau tak okey terus bagi tahu lagi. Alright. So cikgu boleh ulang sikit tadi. Okey, tahu. Minta maaf sekali lagi, okey? Saya try lagi sekali. Okey, minta maaf. Dengar. Terima kasih pada respon. Kalau tidak saya jalan. Saya pun masih baik. Malam ni kita berdua jadi bila tangan kanan tak cukup tu yang itulah. minta maafkan kami. Sebab selalunya ada DJ Paksu, saya jaga teknikal, tapi hari ni saya buat dua-dua, so terlepas pandang. Alright. Okay, no problem. Okay. Saya boleh ulang. Tak ada masalah. Okey, saya ulang balik tuan-tuan. Saya ulang balik pasal AUDP pada JPY. Maafkan sekarang sebab selalunya ada DJ Paksu, saya jaga teknikal, tapi hari ni saya buat dua-dua, so terlepas pandang. No problem. Saya buat cara saya menganalisa. Saya nak kongsikan bagaimana cara Okey, tuan-tuan saya ulang balik nampak tuan-tuan. Saya clearkan dulu. Saya ulang balik pasal AUDP pada JPY. Maafkan sekarang. Selalunya ada DJ Paksu, saya jaga teknikal, tapi hari ni saya buat dua-dua, so terlepas pandang. No problem. Okey. Tuan-tuan, saya namakan profil ni adalah pair JPY. Tuan-tuan nampak di sini saya ada banyak senarai profil, antaranya adalah pair JPY. Maksudnya dalam profil pair JPY akan ada semua cantik Okey, cantik. Akan ada 6 JPY. Jadi saya nampak antara 6 tu pair mana yang akan memberikan bacaan-bacaan yang awal. Maksud awal adalah saya fokus pair mana yang akan memberikan bacaan momentum. Sebab momentum lah suatu signal yang akan mengatakan bahawa perjalanan berterusan. Jadi tuan-tuan lihat kat sini, top left tu adalah AUD-JPY ataupun AJ, bawahnya adalah NJ. Okey. Saya selalu rapatkan AUD dengan NZD. Pasal apa? Tuan-tuan, bentuk AUD dan bentuk candle-candle di NZD biasanya sama. Cuma dia punya pergerakan pip AUD biasanya lebih besar daripada NZD. So, kalau kita lihat di sini tuan-tuan, AJ-H1 dan NJ-H1 bentuk dia hampir sama. Okey, itu satu. Dan CAD-JPY kita dah nampak tuan-tuan, malam ni ada candle bacaan ataupun signal momentum sell. Dia dah beritahu, okey, dah keluar bacaan momentum sell. Manakala di EJ tidak ada sebarang bacaan momentum. Tidak ada. Dia test saja MA50 di H1. Manakala di GJ tuan-tuan dah pun muncul bacaan momentum. Jadi apa yang kita boleh jangkakan tuan-tuan, berdasarkan kepada H1 kita menunggu peluang untuk nak sell. Sebab di CAD-JPY H1 telah pun muncul bacaan H1. Muncul bacaan momentum sell. Okey. So sebenarnya perjalanan ni ini adalah full structure di H1, yang mana kuncinya tuan-tuan datang daripada re-entry di time frame besar iaitu daily. Jadi untuk lebih jelas, saya pergi kepada AUD-JPY dulu. Atas ni dah senarai tuan-tuan ni. Saya letakkan senarai profil mengikut pair. Tadi pair JPY ni saya letakkan profil yang mana satu kotak satu pair. So ada 6 pair kat situ. Sekarang kalau saya nak tengok AUD-JPY, saya pergi di sini tuan-tuan, saya klik.
Tuan-tuan akan nampak di sini. Okey. Ini yang saya letakkan sekejap. Saya sebut template yang sama. Okey, kalau kita lihat ni tuan-tuan, apa yang kita nampak dekat Delhi, pegang Delhi dulu sebab Delhi adalah kawasan-kawasan yang tertinggi setiap hari. Okey, tengok ni ada bacaan re-entry cell. Saya besarkan. Okey, tuan-tuan kita tak pernah nampak. Okey. Di situ ada suatu tanda yang mana candle tuan-tuan pada hari berjaya menyentuh kawasan 5-10 high. Bermaksud ini adalah kawasan atau zone re-entry cell. Dan yang akan memvalidkan perjalanan atau bacaan re-entry cell di daily adalah apa? Adalah momentum cell DH1. Tuan-tuan, setakat ni belum lagi ada bacaan momentum cell. Jadi bagi sesiapa yang dah entry awal, maksudnya dia harus bersedia dengan risiko apa? Jikalau tidak muncul bacaan momentum cell tetapi muncul bacaan momentum buy yang berterusan, maka re-entry cell di daily ni tuan-tuan terbatal. Jangkaan dia, sebab nak validkan dia mesti ada momentum cell di H1. Yalah, biasanya kita cuba masuk awal, itulah risiko bagi sesiapa yang nak entry awal ataupun nak entry pucuk. Tetapi jikalau muncul bacaan momentum cell di H1, bermaksud jatuhannya adalah valid. Itu sebab bila dah jatuh valid, tuan-tuan akan nampak ada yang post dekat FB masing-masing, entry kat kawasan sini layer penuh. Pasal apa? Dia entry awal, dia tahu risiko. Satu benda yang saya nak tekankan tuan-tuan adalah semua orang boleh masuk awal, tetapi saya ambil satu senario lah. Sebab bila saya letakkan suatu tempat-tempat entry, ada baiknya saya bercerita pasal solution. Saya tidak fokus hanya zone entry sahaja, sebab kita mesti berpijak di bumi yang nyata. Saya ambil contoh, semua nampak macam ni. Okey, ada yang dah entry, ada yang belum, ada yang tak yakin, macam-macam rasa. Katakanlah tuan-tuan, ada dua orang. Orang pertama A, dia ada cuma $100. $100 tu tuan-tuan, jumlah yang dia memang tak sanggup nak loss, tapi dia nak profit je. Tak boleh lah macam tu. Jadi dia trade dengan tidak ada kesanggupan untuk nak loss, dan dia cuma ada $100 saja. Okay. Orang B, dia ada $1,000 dan dia sanggup loss 1,000, loss lah, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, belum masuk market, feel ataupun emosi dua-dua trader ni berbeza. Kenapa? Sebab yang pertama tadi cuma ada $100 tapi tak berani loss, dan nak juga masuk market, nak profit. Dah tentu orang ni tuan-tuan, A ni dia akan goyang. Orang yang pertama kali akan goyang, dia sendiri goyang. Bila ragu-ragu bila ada ragu tuan-tuan, walaupun kita katakan ni ke zon-zon terawal, dia takkan masuknya. Dia takut. Bila dia tunggu untuk momentum, katakan tuan-tuan muncul momentum sell, baru tu dia terfikir, kalaulah aku masuk tadi. Dia tak ada kalau-kalau tuan-tuan. Sebabkan kita tak yakin dan juga kita takut menanggung kerugian, memang tak masuk. Dan jikalau kita loss, lagi kita goyang dan kita mula menyalahkan macam-macam, menyalahkan teknik, menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni tuan-tuan, dan sampai bilalah kita tidak akan berubah. Again, yang pertama, kita tak sanggup terima risiko. Tetapi bagaimana pula orang B? Orang B tuan-tuan, dia letak $1,000. Okey. Dan dia dah tahu, daripada $1,000, dia cuma letak mungkin account dia nak entry, contohnya AJ ni hanya $100. Dan dia terima. Kalau loss lah. Tapi SOP-nya adalah dia mengambil entry dengan syarat. SOP dia adalah dengan syarat munculnya re-entry di daily. Jadi bila bentuk-bentuk dah muncul, macam kita tengok sekarang, yang mana CAT JPY dah mula membuat momentum sell, jadi dia lihat kepada pair yang belum lagi ada momentum sell dan dia entry. Bila dia entry tuan-tuan dan dia dah bersedia, jikalau muncul bacaan momentum buy di H1 tuan-tuan, dia tahu dia harus cut loss atau dia meletakkan SL dia sendiri. Tak ada masalah. Sebab dalam sesungguhnya tuan-tuan, kebiasaannya antara pilihan trader untuk meletakkan SL atau stop loss adalah pada zone yang tertinggi, mana dia buat breakaway. Jadi dia dah terima, awal-awal dah terima. Contoh sekarang
4 maknanya katakan 40 pip. Okay. Dia meletakkan katakan satu layer 0.01 dan SL mungkin pada sekarang 40 pip. Tuan-tuan, dengan SL 0.01 meletakkan 40 pip bermaksud secara purata dia akan loss dalam lingkungan $4. $4 daripada $100 cuma 4%. Dia tahu benda tu. Jadi dia tak kisah. Dia masuk satu layer 0.01 dan letak SL contohnya pada kawasan puncak dan roughly lebih kurang 40 pip, automatik dia akan stop loss. So dia dah tahu risiko dia. Tapi bagi trader yang ada cuma $100 dan $100 tu dia tak sanggup nak loss, tapi dia nak masuk juga sebab dia tengok orang. Trader macam ni tuan-tuan, dia tak boleh bertahan lama. Dia akan MC, silap, sebab dia akan takut silap, dia akan depo, dia akan ulang sampai bila pun sukar untuk dia nak dapatkan profit. Sebab apa? Sebab keyakinan. Teknik betul, kefahaman betul, tapi keyakinan dan modal. Tu sebab saya kata bila kita trade tuan-tuan, penting sangat saya gunakan peribahasa lama, ukur baju di badan sendiri. Bila kita ada sanggup hilang $100, trade lah berpada berdasarkan per $100. Kalau kita sanggup hilang $1,000, berdasarkan pada tu. Jangan kita tengok orang post dekat Facebook, entry dia macam air hujan, berlaya-laya tak ingat. Tapi kita tak tahu orang tersebut tuan-tuan, dia punya margin, dia punya modal berpuluh-puluh ribu, kita cuma $100. Jadi ukur baju di badan sendiri. Okey, itu untuk AJ. Dan kita tengok yang dah ada momentum besar tuan-tuan, iaitu CAD-JPY. Sebab selepas ni tuan-tuan, nanti Boy boleh tengok apa soalan yang ditanya. Okey. Saya ambil satu atau dua soalan lah. Okey, sekarang kita pergi CAD-JPY. Okey, tuan-tuan nampak saya buka sini. Okey. BMA. Okey. Tuan-tuan nampak dekat daily, nampak tak? Dia ada retest kepada garisan 5-10 high. Inilah kawasan-kawasan re-entry sell. Tuan-tuan, ini bercakap pasal daily saja. Dan di sini kita nampak tanda-tanda awal sebelum kejatuhan yang panjang ni tuan-tuan. Kita nampak ni semua tanda-tanda. Kalau boleh tengok yang naik ini candle menaik cantik naik kan? Cantik. Tapi ada atau tidak candle tutup di luar top BB? Satu pun tak ada. Jadi tuan-tuan, bila ada candle naik, tetapi tidak ada candle yang tutup di luar top BB, bermaksud tidak ada momentum. Jadi yang naik ni lemah. Tu nama dia market hilang volume. Dia naik tapi dia test kau sebatang jatuh. Ini untuk bacaan bacaan harian Kalau bacaan time besar, sebenarnya perjalanan ni saya menunggu untuk perjalanan naik. Tapi sebelum nak naik, dia akan membuat perjalanan turun naik. Market tak semudah macam apa yang kita fikir tuan-tuan. Percayalah, bila tuan-tuan buat homework dalam bentuk mapping, sharing dengan kawan-kawan kan, letak dekat Facebook, buat video. Bila tuan-tuan perasan ini pengalaman saya lah. Kalau kita post, kebanyakan yang kita post tu dia berbeza dengan apa market bergerak. Jadi kita dah ada formula sebenarnya. Okey, kalau aku post sekian banyak, kita dah boleh expect dah apakah yang mungkin berlaku, tang mana yang silap. Sebenarnya kita dah ada satu derai rasa untuk alert di mana kita nak bersedia untuk nak cut loss ke or whatsoever. Okey. Jadi kalau untuk ke JPY tuan-tuan, ini perjalanan harian bila momentum sell dah muncul dekat H1, so bermaksud kita tahu perjalanan jatuhan dia adalah mencari kawasan-kawasan terendah daily. Okey, kawasan-kawasan tuan-tuan terendah daily adalah, kalau kita menggunakan daily ni, adalah kawasan 5-10 low di daily. Disebabkan daily tuan-tuan, candle ni kita sebatang, mungkin tak apa jelas. Apa yang kita boleh buat, kita boleh gunakan garisan-garisan di time frame 4 jam. Lebih jelas. Okey, saya besarkan di 4 jam tuan-tuan di sini. Jangan ni besar sangat. Okey. Tuan-tuan tengok perhatikan garisan low BB di H4. Tuan-tuan, garisan-garisan low BB di H4 adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk hari ini. Membawa ke besok lah. Maknanya whatever pergerakan daripada atas kawasan-kawasan ni tuan-tuan, jangka ada jatuhan mencari kawasan low BB. Jikalau
tidak ada candle yang tutup di luar atau di bawah low BB, bermaksud tidak ada bacaan momentum sell. Bermaksud di sinilah kawasan-kawasan market hilang volume buy untuk kita mencari buy keesokan harinya. Itu guna garisan dia. Bukan sekadar okey, ni low BB, okey, ini top BB. Tak, dia lebih pada tu. Dia beritahu low BB DH4 adalah kawasan yang terendah untuk harian. Jadi jikalau jatuhnya berlaku tuan-tuan pada hari ini, tidak ada sebarang bacaan momentum sell macam ni, tidak ada bacaan momentum sell, maka ini semua zon-zon dipanggil market hilang volume buy di 4 jam, dan tuan-tuan akan nampak di daily sekali lagi re-entry buy. Dan untuk target besar, untuk sampai ni dah bergerak, jadi senang saya nak cerita lah. Untuk target besar tuan-tuan, sebenarnya di KJPY ni, kalau kita pergi kepada weekly, kita nampak bahawa candle-candle ni tuan-tuan sedang merapati garisan 5-10 low di weekly, di 10 di weekly, iaitu merapati zon-zon re-entry buy. Tetapi adakah setiap kali re-entry candle mesti touch 5-10? Jawapannya tuan-tuan, tidak. Kenapa? Masa mula-mula belajar 2014, 15 dulu tuan-tuan, saya tengok yes. Tapi macam saya katakan tadilah, market dynamic. Semakin lama kita tengok, dah ada candle-candle yang tidak menyentuh garisan 5-10 low untuk membuat re-entry. Kan ni tuan-tuan, saya bagi contoh, ni dah telanjur ni depan mata kan. Ni contohnya. Beberapa pun boleh nampak. Nampak tak yang biru ni? Merah, yang biru. Dia retest tapi dia tak sentuh garisan 5-10 low. Cuma candle biru ni saja. Ini dan ini tak sentuh 5-10 low, tapi naik. Jadi sebab tuan-tuan, kita ada ilmu, tapi kita kena pandai untuk nak adapt pada ni. Kita kena kenal. Itu sebab apabila muncul-muncul setup atau bentuk kena macam ni tuan-tuan, ni di weekly saya menggunakan momentum. Sebab momentum dalam BBMA, momentum ada suatu signal yang mengatakan bahawa trend berterusan. Daripada sini tuan-tuan, kalau kita kecilkan time frame, kita akan nampak momentum buy di 4 jam akan muncul di kawasan ni, menyatakan perjalanan berterusan. Okey, ni sekejap saya tunjukkan. Okey, baru nampak kat sini. Nampak cikgu? Sebelum tu cikgu, kepada para penonton, kalau ada sebarang soalan bolehlah tinggalkan di ruangan komen, sebab soalan yang awal-awal tadi dah tenggelam dengan komen-komen pasal audio tadi. So saya tak boleh nak akses komen yang awal-awal. Jadi kalau ada yang nak tanya soalan tadi, boleh komen lagi sekali apa-apa soalan. Nanti kita akan cuba jawab dalam slot yang terakhir. Okey cikgu, boleh teruskan. Alright. So macam biasa tuan-tuan, so mohon maaf tuan-tuan, mungkin boleh tanyakan sekali lagi soalan. Nanti Boboy akan tengok dan nanti dia akan bagi tahu saya untuk saya nak jawab lah. Untuk sekarang ni saya masih fokus lagi kepada KJPY, iaitu saya menunggu perjalanan H1 ni tuan-tuan. Dan jikalau di jikalau di H4 ni tuan-tuan, tidak ada sebarang candle yang tutup di bawah low BB. Satu. Dan low BB tidak kembang, bermaksud tidak ada kekuatan nak jatuh. Satu benda lagi tuan-tuan yang saya nak kongsikan, dekat KJPY daily ni ada sesuatu sebenarnya, sesuatu yang menyatakan aku nak naik, tapi dia perlukan setup nak naik itu daripada time kecil. Apakah dia? Okey, tuan-tuan tengok sekarang dekat daily Okey, daily ni tuan-tuan nampak ada candle yang telah pun menyentuh garisan MA50. Ni tuan-tuan, MA50. MA50 tuan-tuan sebenarnya satu garisan yang kuat. Okey, saya besarkan. Saya nak cerita sikit pasal support resistance sebenarnya. Okey, tuan-tuan MA50 ni telah pun disentuh oleh beberapa candle daily. Bermaksud dia retest beberapa kali. Sebenarnya dia kuat. Kenapa dia kuat? Okey, kalau sesiapa yang dah pernah belajar ilmu lain, dah pun faham ilmu tersebut, okey, dan kemudian cuba untuk belajar BBMA, sebenarnya tuan-tuan akan nampak ilmu terdahulu dengan BBMA, bacaan dia dengan sama. Siapa yang nak mahir tu ilmu tuan-tuan, guna ilmu lain, dia akan nampak bacaan dia hampir sama. Sebab MA50 tuan-tuan, yang kena dah retest ni adalah, boleh tengok, dia touch tak kawasan yang saya tandakan ni, pucuk-pucuk ni? Touch tu? Inilah dipanggil kawasan. Di sini kita namakan kawasan tertinggi ataupun resistant. Di sini support. Jadi resistant di sini
menjadi support di sini. Tu digunakan istilah RBS, resistant become support. Betul. Itu yang saya menunggu tuan-tuan. Saya menunggu sebenarnya adalah setup besar. Dalam setup besar akan ada setup kecil. Setup kecil tu yang sekarang berlaku kat JPY ni lah. Sebab satu hari cuma ada satu candle. Jadi dalam seminggu tuan-tuan akan ada 5 candle daily. Dia akan turun naik dan turun naik. Jadi bila dia nak naik untuk kita jangkakan untuk nak naik, tuan-tuan, bila nak naik kita tak tahu. Tapi apa yang kita boleh gunakan adalah kita boleh rujuk kepada news. Itu sebab bila saya trade tuan-tuan, walaupun saya memang gunakan teknik BMA, saya akan rujuk kepada salah satu tempat dan news yang saya gunakan adalah Forex Factory. Dan saya merujuk pada minggu ni. Okay, saya ambil high impact. Hari ni dah habis euro. Besok pagi pukul 10 ada high impact untuk NZD. Tapi kena ingat tak semestinya yang tertulis ni sahaja yang akan bergerak macam hari ni. Macam-macam pair bergerak. Jadi itu sebab tuan-tuan, saya sentiasa bertahan dan menunggu, iaitu di time frame untuk KGP tuan-tuan, saya menunggu untuk munculnya bacaan-bacaan re-entry buy di weekly. Jadi saya kecilkan time frame yang akan memvalidkan perjalanan ni tuan-tuan adalah apa? Adalah momentum buy. Di mana? Momentum buy di 4 jam. Jadi antara zon-zon terbaik untuk kita nak mengambil entry buy adalah di kawasan market hilang volume. Jadi tuan-tuan, bila tuan buka pada 4 jam, macam sekarang candle berada di antara mid dengan low BBDH4. Bermaksud ini adalah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita nak entry buy untuk waktu sekarang sampai besok. Ini tempat dia. Ni saya masukkan MHV. Jadi di sinilah orang-orang yang berani yang dah ada akaun-akaun yang kata, okay, aku masuk, aku berani ambil risiko, akaun-akaun terawal masuk entry kat sini dulu. Kalau hati tu dudap, alamak, aku ada modal sekian-sekian banyak tapi tak sanggup nak loss, tapi tak ada confirmation nak naik lagi, duduk tepi dulu. Tu sebab tuan-tuan, modal yang sama, dalam hati ada taman, okay, relax dulu, duduk tepi. Okay. Bukan senang tuan-tuan, sebab kita melibatkan duit, bukan benda yang mudah. Jadi bagi itu sebab saya kata kena letakkan satu jumlah tertentu, ambil sebahagian yang kita berani loss, kita letak sebagai modal. Kalau berani letak $1,000 tapi cuma berani aku berani loss sampai $100 sajalah, lupakan $1,000, ambil $100, masuklah deposit, trade kat situ. Nanti ada yang buat, okay, saya masuk $1,000 tapi saya letak stop loss automatic bila dia hit negatif 100. Nak buat apa tuan-tuan? Rugi. Kan dia kacau hati ni kan. Betul. Tolakkan 900, letak 100 je. Okey, dah terima dah. Kalau aku loss, max aku loss exactly max, tak lebih, automatic 100. Sebab kalau tuan-tuan letak 1000, letak set stop loss 100, maknanya ngam-ngam 100 boleh hilang tuan-tuan. Ada ketikanya stop loss tu dia teranjak sikit. Ada kadang-kadang dia tak hit. Masa tu daripada 1000 bukan hilang 100, lebih daripada 100. Jadi ada baiknya kalau dah tentukan jumlah sanggup kita risikokan atau sanggup tanggung loss, itu saja. Letak dalam kita punya balance deposit dan stay untuk trade dengan yakin. Ada soalan setakat ni? Ada je. Ada. Okey, soalan yang saya rasa menarik daripada penonton setia kita lah, saudara Hafidin Jamaluddin. Dia kata dekat NZD USD NU dekat H4 dah ada CSM buy, adakah masih boleh uptrend? NU. Okay. Alright. Dia kata boleh ke uptrend lagi, sebab dia kata SMP dekat MA high weekly. SMP. Okay, tuan-tuan. Satu cara saya memvalidkan perjalanan adalah menggunakan momentum. Menggunakan momentum. Apa yang berlaku sekarang adalah mata saya akan sentiasa mencari momentum. Mencari momentum. Setakat ni saya ambil candle yang telah selesai pada jam 9 malam tadi di 4 jam untuk NU. Adalah candle momentum.
Sebenarnya tuan-tuan, kalau Boboiy pun boleh nampak, Okey. ini adalah candle momentum buy yang kedua. Yang pertama yang ni. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Ini re-entry dia Boboiy, tuan-tuan. Ini re-entry dia. Maknanya momentum pertama dah muncul dan re-entry yang pertama selepas momentum pertama dah muncul. Memang daripada candle momentum pertama dia beritahu memang aku nak naik. Dah keluar. Jadi NU dah keluar momentum buy. Jadi tuan-tuan kalau nak ambil yang ni mungkin dah terlewat. Cuba tengok NZD yang lain. Itu cara saya. Ni yang saya boleh cadangkan lah. Dan maksud dia apabila muncul momentum buy di H4, tuan-tuan, maksudnya di weekly ni adalah re-entry buy. Apa dibuat? Sebab tuan-tuan bila pergi kat weekly, dia ada satu candle weekly, dia macam jelas tak jelas. Kecilkan time frame. Di daily, tuan-tuan akan nampak, ni biasa berlaku lah, candle akan touch atau retest MACD. Dia sebelum naik tuan-tuan, dia buat sideway. MACD ni power ketika market nak naik, dia retrace, candle akan bergerak-gerak, dia akan touch garisan MACD. Situ tempat dia test. Dan yang validation tuan-tuan datang daripada 4 jam. 4 jam munculnya bacaan momentum buy. Okey, dia bagi tahu NU nak terbang, maksudnya NZD dalam keadaan kukuh dan USD lemah. Saya monitor tuan-tuan, saya monitor tentang indeks USD. Kalau saya buka di sini, jelas. Ni saya buka, saya guna daripada trading view. Sebelah kiri, tengah, kiri 1 2 3 4 ni semua menggunakan indeks USD. Di sebelah kanan sekali, iaitu saya menggunakan 1 hour tuan-tuan, ada momentum sell. Dan di 4 jam tuan-tuan, nampak sangat bacaan momentum sell di USD. Bermaksud USD lemah berdasarkan pada 4 jam. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat betul-betul bentuk USD dolar ni daily dan juga 4 jam, sebenarnya tuan-tuan akan nampak persamaan dengan pair yang lain, iaitu UCAD dan UCHF. Ada persamaan. Again, untuk NU dah muncul momentum yang pertama, dah ada re-entry buy yang pertama, dan sekarang muncul lagi macam momentum. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak entry, saya cadangkan tunggulah re-entry. Betul. Itu itu market. Tuan-tuan, dalam BBNB dia panggil momentum re-entry. Dalam teknik lain dia panggil pullback. Maksud yang sama, perkataan yang berbeza, itu saja. Dan tempat-tempat dia tuan-tuan sebenarnya sama saja. Sebab bukan apa, tuan-tuan tengok sini, tempat jatuhan dia, kita kira dia akan mencari balik kawasan support, resistance become support. Kat sini dia akan mencari. Dekat sini kita akan cari balik untuk retest, ulang balik. Sebab kalau saya kecilkan lagi, pergi kepada H1, tuan-tuan akan nampak sebenarnya pergerakan-pergerakan ni adalah berkenaan MA50. Nampak ketika re-entry pertama, Bapak tengok garisan MA50 ni kan, dia test tak kat puncak kat sini. Ni kan puncak ni kan, dia jumpa balik kan. Sama juga, market dia akan turun, retest balik, dia tengok harga terdahulu, betul dia naik. Itulah tangga. Itu je sebenarnya tuan-tuan. Jadi kalau nak buy sekarang memang tak cantik lah. Jadi sebab saya kata tunggu dekat garisan MA50. Sebab MA50 di H1 adalah kawasan re-entry buy di 4 jam. Nampak tak candle ni? Dia touch kat MA50, pom dia pusing, dia naik. So mata kita sentiasa MA50. Ada ketika dia kena, ada ketika tak kena. Jadi sebab kita kena pandai apply. Zone yang saya gunakan adalah market dalam volume. Ketika berlaku re-entry buy di 4 jam, zone yang saya cari adalah tuan-tuan di antara mid BB dengan low BB. Ini zone dia. Kita tak tahu akan ada echo panjang atau shadow macam ni, tak tahu. Tapi saya cari zone di antara mid dengan low. Inilah zone-zone yang saya gunakan untuk nak entry. Bila ada momentum dah clear. Jadi benda yang sama untuk besok. Okay? Jadi tuan-tuan, berdasarkan pada sekarang, kita tahu bahawa apabila muncul bacaan momentum buy di 4 jam di NU, kita tahu bahawa NZD kuat dan USD lemah. Dan apa? Dan pastinya bagi tuan-tuan yang trade in NZD USD, saya buka pair NZD 3 sini, tuan-tuan akan nampak. Tengok di 4 jam NU dah ada bacaan momentum buy. Tetapi di NJ belum lagi ada bacaan momentum buy. Jadi bermaksud tuan-tuan boleh mencari peluang buy pada pair NZD yang belum lagi ada bacaan momentum buy.
Kita jadikan mana-mana pair yang dah pergi dulu sebagai leading pair yang masih tengah bergerak, yang belum ada momentum ni, di sini kita bertahan untuk nak mendapatkan entry yang cantik. Saya sangat suka soalan pasal Cat JPY sebab tuan-tuan, Cat JPY ni adalah satu pair, ulang balik tadi, yang mana tengok dia candle tuan-tuan dia dah naik balik kat atas garisan BB. Nampak tak ekor ni? Ni memang zone cantik. Tuan-tuan. Zone daily. Nampak dia dah naik balik kat atas garisan BB. So dia dah apa? Dia dah kurang cun nak entry. Ni tempat dia. Kalau saya based on H1 saja, tuan-tuan, dia tak menarik. Saya based on daily H4 dan daily nampak benda tu. So malam ni yang dia turun, tuan-tuan, dia nak buat testing saja. Yang saya menunggu sebenarnya, tuan-tuan, adalah kawasan-kawasan terbaik untuk nak buy lah. Dan kalau saya rujuk kepada daily, tuan-tuan, kalau siapa tanya saya, jawapan saya, kalau saya nak zone untuk daily, saya buat MHV, iaitu daripada garisan mid BB ni sampai ke harga semasa. Ni tempat-tempat untuk saya nak entry buy. Sebab tuan-tuan, ia akan memvalidkan perjalanan apa? Re-entry buy di weekly. Bila nak bergerak, kita tak tahu. Tu sebab siapa pakai terminal besar, dia masuk, dia kena duduk dan diam. Dia dapat zone tu, dia masuk, dia duduk dan diam. jaga masuk, duduk dan diam. Relax. Cool. Sebab garisan ni, tuan-tuan, kalau nak tengok based on harga sekarang, daripada garisan mid BB sampai ke harga semasa, lebih kurang ada 60 pip. Kalau 60 pip, kalau saya lah, kalau 60 pip, saya akan meletakkan satu entry bagi setiap 10 pip. Okay. Tu saya lah. Volume ikut modal masing-masing lah. Tu cara saya. Ada orang meletakkan setiap 20 pip, terpulang. Cara saya suka, kenapa 10? Sebab senang saya nak ingat. Saya letakkan 7880, 78.90, 79.00. Jadi senang saya nak ingat. Itu saja saya buat. Dan itu akaun pertama saya. Akaun kedua pun sama juga, layer setiap 10 pip, tapi volume tu saya tukarkan, saya ubah. Akaun pertama 0.01, akaun kedua 0.02, akaun ketiga 0.03. Itu dah masuk cara nak mempelbagaikan risiko lah. Tapi tu cara yang biasa saya buat lah. Okay. So ada lagi 11.30 dah, subhanallah. Okay. Borak tuan-tuan, kongsi dah kejap 11.30. So saya rasa itu sajalah pada saat ni, dan mohon maaf atas sedikit masalah kecil yang berlaku teknikal, dan insyaAllah kita doakan moga Pak Su pada minggu depan dapat hadir macam biasa dan akan memeriahkan suasana kita seperti biasa lah. InsyaAllah. Jadi cikgu sampai di situ saja. Terima kasih kerana perkongsian yang padat sebentar tadi. Saya harapkan para penonton kita pada hari ini, para penonton setia kita yang baru join, dapat sedikit sebanyak membantu dalam trading plan anda pada minggu ini dan minggu-minggu yang berikut. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, walaupun kita mengalami masalah audio tadi, tapi audience kita tak drop. Mereka semua masih lagi stay untuk tonton perkongsian daripada cikgu pada malam ni. Alhamdulillah. Dan kami doakan tuan-tuan dan puan-puan profit untuk minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Jadi cikgu, sebelum saya tutup segmen ni, ada apa-apa kata terakhir? Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Ya, baik. Okey, jadi esok kita tiada segmen bicara fundamental. Tak ada sebab Cikgu Yun juga, Sifu kita juga ada masalah kesihatan dan beliau tidak dapat untuk bersiaran. Tapi minggu yang seterusnya akan ada seperti biasa. Tapi esok kita akan ada satu segmen tajaan daripada broker XM pada pukul 8.30 malam. Jadi kalau anda ingin berminat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai XM, bolehlah tune in pada pukul 8.30 malam di CTC FM esok. Jadi itu saja.